Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi sekali. Kita nak cerita tentang masalah yang lebih serius yang menjadi pembunuh nombor 1 di dunia dan di Malaysia juga, iaitu tidak lain tidak bukan iaitu serangan jantung ataupun heart attack. So boleh tak kita belajar sedikit kalau insyaAllah Tuhan benarkan, izinkan kita berusaha supaya kita tidak kena serangan jantung, ataupun kalau dah kena jangan anda putus asa. Tadi saya baca ada seorang tu, siapa nama husband dia orang perempuan ni yang pandai ataupun yang banyak ikut program saya ni. Saya tak tahu suaminya pergi ke mana. Sepatutnya suami yang dengar ni, okey, para suami sekalian, jangan malu dan jangan segan untuk belajar ilmu, sebab saya pun masih belajar kalau you sudilah. Dan yang penting dia kata husband dia 2 kali dah kena heart attack dan ada 6 stent. Tahu stent tak? Stent tu maksudnya dia orang pergi buat angiogram tu. Lepas tu kalau doktor tu kata kalau ada sebarang blok lebih daripada sekian persen, katakan 70-80, kalau boleh masuk spring tu, yang stent tu, dia orang akan masukkan. Jadi husband saudari tadi tu, puan tadi tu, saya mendoakan semoga dia selamat dan tidak kena lagi sekali, sebab 6 stent tu dah kira banyak dah tu. Kalau nak ikut hati lepas ni mungkin kena bypass betul lah. Maksudnya belah dada, buka betul-betul, ganti daripada kaki tu kita ambil vein, kita sambung. Kalau government hospital mungkin tak bayar banyak ataupun sikit je lah kan. Kadang-kadang kalau government officer tu pejabat kerajaan punya staff semua free kan, ataupun bayar sikit je kan. Tapi kalau kat luar berpuluh-puluh ribu bang, akak, tak termasuk angiogram, pergi ambil ubat semua lagi. Jadi paling mahal penyakit jantung ni, nombor 1 mahal. Sebab mungkin industri faham, sebab orang tak ada choice. Bila digegarkan dengan berita awak akan kena heart attack kalau tak buat ABC, you masa tu barulah berpeluh-peluh memikirkan soal macam mana nak selesaikan, sanggup jual tanah, rumah semua demi untuk menyelesaikan masalah serangan jantung. Kalau yang ada insurans tu lain cerita lah juga kan. Zaman sekarang insurans tu dah diiktiraf sebagai keperluan, bukan lagi satu kemahuan saja. It's not a need, it's a necessity now. Tapi malam ni kita orang kampung style ni, kita nak cerita macam mana sebelum kita pergi buat sesuatu melalui angiogram ke ataupun stent ke atau makan ubat banyak-banyak, kita cuba hindarkan dahulu, boleh tak? Ataupun kita cuba kurangkan chance untuk kita kena serangan jantung. Kalau kita praktis ni minimum 2 kali sehari, yang saya akan tunjuk amalan ni, anda insyaAllah akan mendapat sedikit sebanyak, bahkan masuk akal kalau you belajar dari sudut acupuncture, dari sudut meridian, dari sudut tenaga yang memang betul ada mengikut sains. Dan bukan saya tunjuk nanti dia punya cara buat semua tu cuma untuk main-main. Bahkan sebahagian besar daripada anda mungkin dah tengok pun some of amalan atau exercise yang saya akan tunjuk. Baik, kita mulakan dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu. Tolong tekan share, like, love and subscribe, whatever. Yang penting kita cuba sebarkan supaya ilmu ni boleh kita manfaati orang lain. Nombor 1, antara gejala-gejala kalau you tengok kadang-kadang dah sentiasa rasa sakit di belah kiri. Kalaupun doktor kata ECG you masih normal, tapi kadang-kadang you naik tangga lebih daripada 2 tingkat dah mula sesak nafas, tolong cek. Kalau you batuk selalu pun kena cek. Okay? Masalah high blood pressure, kalau you sentiasa blood pressure you tak mau turun pun hati-hati. Masalah buah pinggang dan kaki bengkak, edema, ini saya bagi sebagai orang panggil gejala-gejala petanda yang you harus jangan melawak lagi, kena cek dengan doktor. Walaupun malam ni saya nak tunjuk jenis exercise, tapi yang penting make sure doktor clearkan you dulu. Balik duduk kat rumah boleh buat cerita yang saya cerita malam ni. Sebab kalau dah letih selalu, kalau dah pernafasan tercungap-cungap dan kepala selalu rasa ringan-ringan, nak jatuh, bukan jatuh, nak jatuh, okey.
Dan tangan belah kiri tak tahu sebab apa, rasa macam berat je, rasa macam sakit-sakit je kat bahu belah kanan, turun kat sebelah kiri ni. Faham? Okey, dan kalau otak dah mula tak boleh fokus, dah mula lupa-lupa, ini pun berarti darah dah tak mula naik daripada jantung tu, dah mula slow. Jadi ada masalah heart failure ke atau lemah jantung. Kena hati-hati, kencing pun dah mula berkurangan daripada kebiasaan dari segi jumlah air kencing, dan juga pancutannya dah mula menurun. Tolong hati-hati ya. Dan kalau tidur flat tak berapa selesa, nak kena dulu satu bantal boleh tidur, sekarang kena 3 bantal, kena panggung kepala. Ni antara yang you kena check. Kalau dah sampai tercungap-cungap dan cari nafas waktu malam tengah tidur, terbangun-bangun tidur, besok pagi-pagi you jangan nak pergi kerja. Tolong cancel you punya kerja tu dulu, pergi settle dengan kardiologis. Baik, itu antara yang you yang dah agak dah kita suspect, kita dah anggapkan you bermasalah, namun masih lagi boleh buat exercise yang saya kata malam ni. Kalau doktor baru bagi ubat, doktor kata boleh tunggu lagi, alhamdulillah. Faham? Dan jangan lupa bila balik daripada cek semua ni, mulakan dengan belajar tidur tengah hari. Saya ulang, belajar tidur kalillah tu. Apa you panggil? Kalullah. Whatever sebelum zuhur tu atau lepas zuhur tu, power nap tu setengah jam. Didapati orang yang buat power nap ni antara 60 hingga 70% insyaAllah kurang chance nak kena heart attack. Saya ulang lagi sekali ni, tak salah sampai 7-80, mungkin you tak percaya kot. 60% pun you dapat kekurangan risiko nak kena heart attack dengan cuma ambil tidur siang. Ini kajian bukan saya punya statement ni. Jadi seronok sangatlah bila kita mempersainskan apa yang kita belajar daripada agama kita. Ada sunnah yang memang suruh kita tidur sejenak, lebih kurang 15 ke 25 minit ke setengah jam pun tak apa, tidurlah. Orang yang pencen tu buatlah 40 minit pun dapat sedap-sedap tidur tu. Jangan sampai 3 jam lah pula. Itu bukan power nap, itu sleep. Saya kata nap, tidur sejenak, dah didapati boleh menghindar daripada penyakit jantung sampai 60-70%. Dahsyat dibandingkan dengan orang tak tidur siang. Jadi orang-orang yang pergi kerja janganlah sedih, sebab you memang ada 1 jam. Kadang-kadang you ambil sampai 1 jam setengah pula dengan sembayang lagi. Masa tu lah pula masa kerja, you masa tu sibuk nak sembayang. You campur dengan setengah jam, ambil sembayang semua, campur tolak, dah 1,5 jam makan tengah hari saja. Apa salah you ambil 20 minit untuk tidur atas kerusi you ke, sandar ke, pejam mata biar terlentuk. Kalau tak nyenyak pun tak apa, asalkan you rest, mata tutup dan relax saja. Okey, 1. Nombor 2, you belajar ambil jangan lupa apa yang saya kata D3K2 tu. Vitamin D3K2 memang bagus untuk jaga you punya seluruh fiziologi badan, dan terutama sekali jantung, dengan penjagaan kalsium semua sekali, dia juga D3K2. Lepas tu vitamin E. E itu selalunya datang daripada minyak-minyak yang bagus lah kan. Vitamin E daripada katakan kelapa sawit ataupun daripada E saca inci oil, kita masukkan vitamin E itu. Dan omega 3 6-9 untuk menjaga supaya pembuluh darah kita senang, peraliran darahnya, edaran darahnya cukup cun. Itu yang baik. Sebab tu orang ambil E369 tu bagus untuk peredaran darah, untuk jantung dan untuk otak. Bagus. Last sekali ialah tidak lain tidak bukan jaga D&D diet. Okey, habis sebagai teori. Sekarang praktikal. Ready? Kita ada masa untuk 10 minit. Boleh tahan tak 10 minit? Okey, belajar Okey, yang mula sekali ada 2 step ataupun 2 cara. Satu cara ringkas, satu cara advance. You nak yang mana dulu, you boleh pilih. Asalkan you copy ataupun tengok balik berulang kali sampai you boleh buat tanpa tengok video saya ni. Boleh? Okey, kita mulakan dengan cara ringkas dulu. Yang ni I rasa dah ada viral dulu. Selalunya datang daripada Kung Fu Master, Chinese punya Qigong Master ni. Dia orang memang suju antara sama-sama mereka. Yang you pernah tengok kan, dia tepuk tangan, okey, dalam bilangan 9 atau 10.
setengah guru buat 9, setengah guru buat 8, setengah guru buat 10. You buatlah macam mana pun, asalkan 9, 10. Tengok, tepuk bukan tepuk tampar, dia tepuk angin. Bagi angin tu ada ke dalam. Bunyinya macam, bunyinya tak tu lain kan? Betul tak? Tu lain kan? Ini lain kan? Dia nak yang ni. Apa tujuannya ialah dalam tangan kita, jari-jari kita ni dalam seni rawatan terapi meridian, itu tenaga yang berjalan, ada macam signal di jari kita saja minimum ada 4 channel. Channel tu maksudnya macam radio lah, frekuensi kan ada channel dia. Ni ada 4 channel. Okey, FM1, stereo sinar ataupun apa ke, tapi dalam body kita dia terus ke bahagian jantung dan bahagian otak. Dia berjalan, memang bila tepuk tu dia sampai. You mesti kan, kenapa nak tepuk je dah boleh ada efek. Memang orang yang tak faham, dia tak faham lah. Bagi saya, kalau tak faham, jadi pengikut dulu. Ikut je, macam budak sekolah. Cikgu kata apa, ikut je. Okey, buat berapa kali? Okey, 10. Lepas tu buat lagi 10. Maksud saya buat 10 dulu, 1 cycle. Lepas tu buat lagi 2 cycle pagi, 2 cycle petang. 2 kitaran lah. Okey, 1. Nombor 2 kat sini. Okey, nampak tak dia tak bunyi? Itu sakit, pedih. Dia bunyi macam tu. Jadi sebenarnya you menekan angin dia masuk ke dalam kawasan siku, tapi lawan siku ni, ke dalam dia. Okey, sini pun sama. Okey, boleh? Berapa bilangan? 10. Okey, so buat 10 sini, 10 sini, 10 sini. Dan last kali untuk jangka yang pendek ni, sistem cara pendek ni, you tepuk bahagian ketiak you, boleh? Okey, semua ni akan pergi ke jantung nanti. Okey, dia akan mendapat rangsangan. Nampak bunyi dia pun bunyi bukan macam kasar, dia bunyi macam muffle, dia macam tepuk angin lah kan. Okey, berapa tu? 10. Okey, so buat. Okey, 10. So dah 1 cycle 10. Ulang balik 1, 2, 3, 9, 10. Katakan 9, 10, 9, 10, 9, 10. Apa 9, 10 tu? Saat. Okey, 9 saat, 10 saat. Relax. Habis. Kalau you boleh buat tu satu di mana saja, itu dipanggil jalan singkat. Dah dapat dah dia punya. In fact, bila saya buat dengan anda ni pun, saya rasa badan saya dah mula panas. Itu petunjuk mengatakan you dah buat betul tanpa rasa sakit. Tapi jangan pelan macam tu, dia kuat. Bunyi kuat tapi tak sakit. Bunyi kuat, tapi tak sakit. Faham tu? Itu singkat. Bila you nak masuk advance ataupun nak buat lebih lanjut, you tambah je daripada 3 tadi tu. Dengar, you tambah lagi jadi berapa? Ada lagi 5, 6 lah. Tapi kalau you terlupa 5, 6 tak apa, asalkan yang 3 pertama tu dah betul. Faham? Okey, sambung. Ni sistem tambahan yang panggil advance, iaitu you pakai finger. You pakai ujung jari you tu, jangan main-main ni, semua ni ada dia punya tenaga dia. Letak di bahagian papan dada, sternum, kan kat sini ada papan dada ni. Tengah ni, okey. Lebih kurang kat jantung you. Jantung you sebenarnya dia bertengah, dia ke kiri. Dia bukan ke kiri semua. Dia ada bahagian tengah, papan dada ni, belakang tu ada jantung you dan dia lebih ke kiri dan dia turun ke bawah 45 darjah macam tu. Jadi jantung you lebih kurang macam tu. Cuba buat tangan macam tu sekarang. Ready lagi sekali, letak jari macam tu, turun ke kiri sikit dan 45 degree darjah ke kiri, turun ke bawah. Lepas tu you tarik tangan you, genggam, bawa keluar sekejap. Cuba tunjuk kat partner you sebelah tu, kat muka dia. Ni bukan penumbuk, ini jantung saya. Okey, baik, kita sambung. Ready? Letak kat sini, dua-dua jari tengah-tengah kat papan dada tu, rasa keras. Dan apa you buat? Urut macam tu. Urut dada you di atas papan dada tu. Dan saya mencadangkan you pakai baju, sebab nanti kalau tidak nanti merah kulit you atau kena kuku yang tajam pula, bahaya kan. Kalau atas kulit
apa tu, maksud saya ada kain ni, ada baju ni, dia selamat lah. Lebih kurang berapa? 9-10 saat. Satu step pertama. Step kedua, tambahannya ialah tarik keluar. You macam garu sikit. 2, 3, 4, 9, 10. Boleh? 2. Okey. Tambahan nombor 3, tambahan ni you buat macam tadi juga, tapi instead of tampar dia, you sekarang garu dia. Garu dan massage. Macam massage tapi pakai jari ujung. Jangan pakai kuku, pakai dia punya jari itu. Kalau kuku nanti bercala pula. Tapi ada kain kan. So buat betul-betul. Kat ketiak ni memang banyak ada dia punya pembuluh-pembuluh darah, saraf semua kat sini. 9, 10. Lepas tu belah sana pula. Okey, ready? Buat sama juga. Okey. 9 dan 10. Angkat. Macam tu pun boleh. Macam ni pun boleh. Tapi biar dia regang sikit. Okey. 9 dan 10. Okey. Lepas pada tu, right and left dah habis. You sekarang letak jari belah tangan kanan ni. Lepas tu jantung you belah kiri, buat belah kiri dulu. Genggam belah kiri, genggam dan tarik ke belakang sikit. Lepas tu tarik nafas. Lepas. Nampak? Tambahan semuanya banyak berfokus kepada pernafasan untuk ambil banyak lagi oksigen. Tarik melalui hidung, lepas melalui mulut. Berapa dah? 2. 9 katakan. 10. So repeat belah sana, sama juga. Okay. Lepas tu buat macam tu. Lepas tu sama juga. Tarik nafas. 10 juga. Okay. Copy 10, 10. You kena pegang kat sini. Lepas tu you, kalau tangan kiri, pergi ke sebelah kanan, urut leher sebelah kanan dahulu, daripada bawah telinga sampai ke bahu macam tu. Okey, buat berapa kali? 10 kali. Sama juga belah sini, buat letak ni kat dada you, buat ni 10 kali juga. 1, 2, 9, 10. Boleh? Okey, saya pun tak ingat kerana kena tengok nota juga. Maklumlah kan, kalau kita buat ni saja selalu you boleh ingat lah. Tapi saya lebihkan kepada buat yang ilmu untuk apa? Untuk menghilangkan masalah saraf yang saya mengajar semalam tu. Ingat tak? Yang tolak langit tu. Ingat tak? Ingat tak? Saya ajar tu. Yang tu saya tak payah tengok nota. Tapi yang ni, okay, sambung dulu. Lepas pada tu, you dah buat ni. Sekarang, instead of tolak langit, you cuma buat macam tu je. Okay, tengok jari saya. Macam orang utara panggil kelepiak. Tahu tak? Bukan kelepiak ni, maksudnya shake your hand. Just shake, lose it. Macam tu. Boleh tak? Asalkan dia goyang-goyang lebih. Sebab kat sini ni semua ada meridian, ada energi ni. Okay. Buat macam tu. Buat je. Both your hand. Dah habis dah. Kita tutup dengan last kali, patah balik, fokus balik kepada pernafasan. Lepas sebelah tangan dulu. 9, 10. Okey. Bawah tangan yang sebelah lagi, tarik. 1, lepas tu tekan melalui hidung, lepas melalui apa? Dia panggil mulut. So berapa dah? Dah jadi 10 dah habis. Maka kita tutup dengan tutup mata. Tengok kita buat. Okey, tutup mata, tak payah rapat-rapat nanti pening pula. Tutup macam tidur ayam je. Fokus kepada pernafasan you. Tarik lagi sekali. Lepas. Tarik, lepas. Buat hitungan sampai 10. Lepas tu buat last kali 10. Pejam mata juga. Fokus. Dengar je nafas you. Tengok apa berlaku kat dada you. Tarik tu biar dada naik ke depan. Lepas. Okey. Okey. Dah. Boleh ingat? Memang tak boleh ingat. Saya pun pakai nota. Tapi orang yang ada penyakit jantung ataupun mereka yang rasa-rasa family banyak sakit jantung, mak bapak pun meninggal sebabkan sakit jantung, tolong buatlah yang ni.
Kalaupun you lah tak apa orang kata belum ada ura-ura nak kena lah, doktor kata you very good, jantung you first class, you umur dah 50, doktor kata pula macam umur 30. Oi, you punya perasan lagi yang you rasa macam tu, lagi lah you kena buat. Sebab Tuhan tu nak duga kita bila-bila masa pun boleh. Faham? Dan serangan jantung dia kadang-kadang dan hampir semuanya kes adalah 10-20% yang bagi signal nafas tak betul, tercungap-cungap semua. Tapi yang lain semua dia attack masa you tengah main badminton lagi, tengah main bola lagi pun ada kan. So eloklah kita buat daripada tu ya. Yang tu 3 tu kat mana-mana pun you hafal dululah 3 tu. Yang 5 yang hampir 7 step lagi tu tolong you copy nota, ikut saya punya amalan tadi sampai tutup mata, last kali buka amalkan pagi sekali, petang sekali. Okey. Dan siapa yang boleh buat sampai tengah hari pun lepas bangun tidur nap tu, wah, you saya rasa untuk penyakit jantung saya dah bagi maksimum untuk you belajar. Tak payah banyak-banyak lagi dah. Lebih daripada cukup. Yang nak ekstra tu pergi berjalan lah. Walking, exercise kan, sauna, apa lagi? You boleh of course D&D diet. Jangan lupa suplemen kita yang ganti minyak ikan tu kan, E Sachainchi oil tu, E yang ada vitamin E yang saya tambah tu, khas dibuat untuk ni lah masalah jantung semua ni. Boleh? Dan D3K2 jangan lupa. Alright, cukup dulu, kita dah habis malam ni. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?